لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul yawmal qiyamah, Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduk wa anta rabbul alamin. Qala Allah azza wa jalla, amma alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu, amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah. Ya ibna Adam, istat'amtuka fala tut'imni. Qala ya Rabb, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qala Allah azza wa jalla, amma 'alimta annahu istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu, amma 'alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Ya ibna Adam, istasqaituka fala tasqini. Qala ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Qal istasqaka 'abdi fulan falam tasqihi, amma innaka law saqaitahu wajadta dhalika 'indi. Atau kama qal, hadis sahih rawahul Muslim. Satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Inna Allah azza wa jalla yaqul yawmal qiyamah. Nabi kata nanti hari kiamat, ketika mana kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu Allah Ta'ala dia nanti akan bercakap dengan kita. Bila Tuhan bercakap dengan kita, dalam keadaan kita nampak Allah Ta'ala, dan di saat itu juga kita akan merasakan bahawasanya amalan yang kita bawa ni kurang. Bila Tuhan cakap dengan kita, kita akan rasa rugi sangat-sangat, sebab kesempatan yang Tuhan bagi kita tak ambil. Apa kesempatan yang Tuhan bagi kita tak ambil ini? Apa dia? Kata Nabi SAW, Tuhan bercakap depan semua manusia. Tuhan kata, Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Tuhan kata, wahai anak Adam, wahai manusia, dulu aku pernah sakit. Tuhan kata, falam ta'udni. Bila aku sakit, hampa langsung tak pernah duk main ziarah aku. Tuhan kata macam tu. Qala, maka manusia di saat ini pun tercengang, mereka terkejut. Mereka kata, Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Mereka kata, Ya Allah, kamu ni Tuhan, kamu yang buat sakit, kamulah yang membuatkan penyakit itu kepada kami, kepada makhluk. Sedangkan kamu ni Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ni Tuhan, yang kamu ni tak sama dengan makhluk. Sebab kita tahu Allah Ta'ala ni mukhalifatuhu lil hawadis. Kan kita bisa mengaji, Allah Ta'ala ni bersalahan dengan sifat baharu. Benda sakit, benda lemah, semua tak ada pada Allah Ta'ala, yang ada pada manusia. Tapi pasal apa dalam hadis ni, dalam hadis Qudsi ni, Allah Ta'ala sebut sendiri, dia kata maridtu, maknanya dulu ni aku pernah sakit. Tuhan kata falam ta'udni, tapi sayangnya hamba tak pernah langsung duk mai ziarah aku. Manusia di saat itu depa pun terkejut. Depa kata, Ya Rabb, wahai Tuhan, anta rabbul alamin, engkau tu Tuhan seluruh alam. Kaifa a'uduk, macam mana kami nak ziarah engkau, sedangkan kami pun tak tahu bila masa engkau sakit, dan tak boleh diterima oleh akal kata Tuhan pun sakit. Bukan Tuhan yang sesat di Pahang Tuhan Bukan yang tu, kan?
hak tu bolehlah sakit, tapi dia ni manusia, cuma dia claim kata diri dia tu Tuhan. Yang bercakap depan kita semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita duk sembah dia. Tadi kita semayang, tadi kita sembah siapa? Sembah Allah Ta'ala dengan lafzul jalalah, dengan menggunakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya Tuhan ni berkuasa di atas segala sesuatu. Tuhan jadikan kepada kita sakit, mustahil Allah Ta'ala tu sakit. Jadi benda ni duk jadi penin di kalangan manusia waktu tu. Kemudian Tuhan dia tak biar kita penin. Tuhan memperjelaskan. Pasal apa Tuhan kata dulu aku sakit, hamba tak pernah menziarah aku. Tuhan kata amma alimta anna abdi fulanan marid. Tuhan kata dulu masa hamba hidup dulu, hamba duduk atas dunia dulu, hamba pernah dengar dalam kampung hamba, dalam taman hamba, dalam negeri hamba, ada kawan-kawan hamba yang sakit. Tuhan kata falam ta'uduhu, tapi sayangnya sakit tu hamba dengar berita tu mai ke telinga, tapi hamba tak rasa langsung untuk nak ziarah dia. Tuhan kata macam tu. Amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah. Kalau hampa pi masa dia sakit tu, hampa dengar kata dia sakit, hampa pun terus bergegas, terus pi menziarahi dia, lawajadtani 'indah. Kamu akan dapati aku ada di situ, Tuhan kata. Bukan aku sakit, maknanya aku ada bersama dengan orang-orang yang sakit. Tuan-tuan, hadis ni kalau kita baca sepintas lalu macam tu, kita tak akan faham. Dah kita baca sepintas lalu, kita takkan faham tanpa kita melihat kepada syarah hadis ni. Siapa yang akan mensyarahkan hadis ni? Ulama hadis. Apa ulama hadis kata? Dia kata maknanya di sini bukan Allah Ta'ala itu sakit, bukan konteks ataupun lafaz ayat ni menunjukkan kata Tuhan tu sakit, tidak. Tetapi Tuhan nak abang apa? Tuhan nak abang pahala, rahmat, kasih sayang aku letak kepada orang-orang yang sakit. Kalau hampa pergi ziarah, hampa akan dapat benda tu. Bila hampa dapat rahmat itu, hampa dapat pahala itu, bermaknanya hampa dapat aku. Itu maksud dia daripada hadis ni. Lalu pengajaran yang pertama apa kita nak ambil tuan-tuan sekalian, bila kita dengar ada orang sakit, posah untuk nak pergi ziarah. Tapi nak kena tengok juga ada adab orang sakit tu. Bila dengar bini orang sakit, jangan kita suami orang tu gagah nak pergi. Kan? Habang kat bini kita lah. Ni ada kawan aku ni, bini dia sakit. Jom kita pergi ziarah. Hang kena pergi lah, dia kata. Bila dia masuk bagi bini kita yang masuk, kita duduk kat luar berdoa bagi dia sihat sudah. Jangan kita pun duduk gagah pergi duduk awal lagi. Lagu duduk pergi pegang dahi, duduk pergi jelum ayam atas kepala dahi. Tak boleh lah lagu tu. Kemudian Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dia habaq lagi. Dia kata ya bena Adam istata'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku dulu masa atas dunia aku pernah hulur tangan dekat hamba, aku minta makan pasal aku lapang waktu tu. Tapi sayangnya falam tut'imni, hamba tengok aku hulur tangan kat hamba minta makan, hamba tolak, hamba tak peduli. Tuan-tuan, kalau kita kenal Allah Ta'ala atas dunia ni, kita kenal kita Tuhan, kita nak tolak tak tolak? Sudah pasti kita tidak tolak. Pasal dia Tuhan. Tapi masuk akal ke Tuhan pergi lapang lebih minta kat kita pula? Tuhan yang bagi rezeki kat kita, tiba-tiba dia duk hulur tangan pula, duk minta supaya kita duk jamu dia pula. Tuhan apa lagu ni? Jadi kita pun duk fikir, sama juga macam mana yang kita duk berhimpun di saat itu. Kita kata ya Rab, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, macam mana kami nak bagi makan kepada kamu sedangkan engkaulah yang menjadikan makanan tu. Engkau tidak ada macam kami. Kami ni makhluk, kami ni benda baharu yang ada lapang. Waktu tak makan kami lapang, waktu tak minum kami nanti dahaga, waktu kami duduk macam-macam. Ada saja kelemahan dekat kamu, sedangkan engkau tu Tuhan. Maha suci engkau daripada lapang, daripada dahaga. Macam mana kami nak bagi makan kepada kamu sedangkan engkau itu Tuhan? Benda tu yang disebut oleh manusia di saat itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Tuhan kata ama alimta annahu istata'amaka 'abdi fulan. Hampa ingat balik Tuhan kata, atas dunia dulu hampa mesti jumpa orang
pi mana-mana, pi bank ke ataupun pi pasar malam ke, hampa pi mana-mana shopping, apa supermarket apa ke, hampa keluar-keluar nanti hampa akan nampak orang-orang yang mana duk hulur tangan duk minta makan. Tak pun kita berhenti di traffic light, tiba-tiba ada orang duk berjalan, dia tengok-tengok kita, dia duk tunjuk mulut lagu tu, duk suar tangan, duk tunjuk mulut, nak abang kata dia lapang. Kita pun nampak-nampak dia dan dah bawa naik cermin bagi tak nampak muka dia. Tuan-tuan, nampak dah? Tuhan kata dulu pernah jadi ke hamba macam tu, tapi sayangnya falam tut'imhu, hamba tak peduli pun kepada orang yang minta makan pasal dia lapang itu. Amma alimta annaka law at'amtahu, kalau hampa perasan, kalaulah hampa bagi waktu tu dia makan, lawajadta dzalika indi, aku ada di saat itu. Tuhan kata, maknanya apa? Aku duk tengok, aku saja hantang orang yang miskin ni mai jumpa hampa, aku nak tengok macam mana hampa ketika mana berhadapan dengan orang miskin. Aku bagi hampa rezeki sikit, aku bagi hampa ada gaji sikit, aku bagi hampa ada harta sikit, tiba-tiba aku datangkan orang-orang miskin untuk hamba ni. Macam mana hampa nak gunakan harta yang aku bagi ke hamba tu? Adakah hampa nak gunakan untuk diri hamba, ataupun hampa boleh berkongsi harta, berkongsi rezeki yang aku bagi untuk nak bagi kepada hamba-hamba aku yang di saat itu kelaparan? Kalaulah di saat itu kamu memberikan apa yang mereka minta, kata Allah Ta'ala, lawajadtahu, engkau akan dapati, lawajadta dzalika indi, engkau akan dapati aku ada di saat itu. Apa maksud dia tuan-tuan? Pahala aku duk ada, rahmat aku duk ada, aku buka siap dah. Ketika mana orang mai kereta hampa, duk mai tekap di cermin tu, duk minta, duk suar tangan, waktu tu aku buka siap dah rahmat, aku nak bagi siap dah pahala, aku nak bagi siap dah rezeki kepada hang. Kalau hang buka cermin, hang ulung kepada dia duit sikit, hang ulung kepada dia rezeki sikit, aku akan bagi kepada hang pahala, redha aku yang mencurah-curah kepada hang. Itu maksud hadis tu, bukan maksud Tuhan tu jadi orang miskin tu, kan? Kemudian kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman lagi, ya bna Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, aku dahulu aku berasa dahaga. Pernah satu ketika atas dunia dulu aku dahaga, Tuhan kata. Tapi sayangnya ketika mana aku dahaga, hampa langsung tak peduli kat aku. Aku main, aku duk hulur cawan, aku nak minta ayak sikit, hamba kata tak ada ayak, tak ada, pergi tempat lain, hampa halau aku. Qala Rabbi, manusia pun di saat itu terpinga-pinga, dia kata, ya Rabb, kaifa asqika, macam mana kami nak bagi kamu minum, wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan. Daripada ulang benda tu tuan-tuan sekalian, takkan Tuhan pun dahaga, kan? Jadi Tuhan kata apa? Tuhan kata, istasqaka abdi fulan. Hampa ingat balik, ada tak ada di kalangan hamba-hamba aku yang pergi minta air dekat hampa nak minum? Ada tak ada di kalangan makhluk aku yang minta air kepada nak minum, kepada hampa nak minum? Tuan-tuan, mesti ada. Kalau tak ada manusia pun ada binatang, lembu ke, kambing ke, kucing ke, duk main duk eong-eong kat kita, dengan dia pun lidah pun duk terjelek keluar tuan-tuan sekalian, duk duk jilat pasiang ke apa, dahaga. Kita nampak-nampak kita tuan ni main ni nak berak ni kucing, kita terajang dia tuan-tuan sekalian. Memanglah dia tak kata ni Syekh aku lapar ayam, kalau kucing tu bercakap gila kita, tapi cara dia tu dia nak minta tolong dekat kita. Maknanya apa? Tuhan kata apa? Tuhan kata, ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Kalau di saat itu hampa ni belah, hampa ni berasa kesian, hampa ni boleh bagi sikit daripada rezeki ayak yang aku bagi kepada hamba, nescaya engkau akan dapati aku ada di saat itu. Tuhan kata. Apa maksud dia? Rahmat aku bagi ke hamba, pahala aku bagi ke hamba, aku simpan siap dah. Aku hantar seekor kucing, aku hantar seekor tikus ke, aku hantar orang yang dahaga duk main hulur tangan nak minum, duk suar tangan lagu tu nak minum. Kita pun tengok-tengok, angkat bes pula kat dia. Kita pun tahu apa nak cerdik, dia ni lagu ni, dia tak, kita kata bukan lagu ni, kita buat lagu tu pula, nak pergi masjid dia buat tanda best pula. Dia bukan nak like kita di Facebook, tanda best. Makna dia apa? Aku lapar ayam, tapi kita buat tak erti. Pasal apa? Pasal kita pun tahu kata dia lapar ayam, hari buat erti, sekali dia kebal kat kita pula, nak kena cari panjang cerita. Kata lah buat tak erti, sudah selesai bab kita. Tuan-tuan, tak selesai.
Benda ni Tuhan catat, benda ni malaikat catat, dan benda inilah yang dibentangkan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saat itu pakai ada tepuk dahi habis semua. Allah, benda kecil je. Betul tak tuan-tuan sekalian? Allah, sikit sangatlah. Kawan dah duk main huluk, main tangan nak minta duit sikit nak makan. Allah, apalah sangat aku bagi 2-3 ringgit, dia boleh beli apam balik 2-3 biji pun dah cantik. Kan? Hari ni aku tak menyesal lah. Tapi Tuhan dah sebut dah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis qudsi yang kita baca pada malam ni nak abah-abah, sementara kita ada kehidupan, sementara Tuhan bagi kepada kita kesihatan, banyak-banyak kita buat baik dan banyak-banyak kita bersangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa yang jadi kita ni tak mau nak buat benda baik? Pasal apa? Pasal kita tak pernah duk bersangka baik. Kan? Kita kurang duk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Dan yang kedua, jangan kita pandang rendah pada amalan-amalan hak kita rasa kecil ni. Apalah sangat aku tak bagi makan kat dia, orang lain boleh jamu makan. Dan kita duk fikir macam tu. Apalah sangat kucing ni kucing jiran ni, dia duk main nak minta makan, dia kata tak apa kalau aku tak jamu pun lagi jiran jamu. Jangan kita duk anggap macam tu. Sebab apa? Tuhan buka kat kita kesempatan ni. Tuhan buka peluang ni tuan-tuan sekalian. Yang mana peluang ni kemungkinan dah tak ada dah lepas daripada ni. Kan, bila kita dengar hadis pada malam ni, kita tengok-tengok apa kita dia ada seekor kucing duk main kat kita, duk main minta makan. Kita pun duk halau kucing macam tu. Pagi esok kita tunggu sampai kesudah tak berjumpa dengan kucing tu, tuan-tuan sekalian. Mungkin boleh jadi macam tu. Waktu tu baru main menyesal, mana kucing duk pergi cari apa dah tak ada dah. Kadang-kadang peluang keemasan Tuhan bagi kat kita hanyalah sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslim ya'udu musliman ghudwah illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsiya, wa in 'adahu 'ashiyah illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih, wa kana lahu kharifun fil jannah, atau kama qal. Hadis rawahu Tirmizi. Daripada Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tak rugi kalau kita pergi ziarah orang sakit ni, tak rugi. Nabi kata ringan-ringanlah kita belajar untuk kita nak ziarah orang sakit. Bukan ada apa-apa tuan-tuan. Kita pergi ni kadang-kadang kita bukan boleh bagi kesihatan dekat dia, tapi sekurang-kurangnya kita boleh bagi semangat dekat dia. Kurang-kurang kita boleh mengeratkan hubungan di antara kita dengan dia. Kurang-kurang ada benda, masalah di antara kita dengan dia. Dengan ziarah kita tu akan dapat menyelesaikan masalah tu. Mungkin dia ada bersangka buruk dengan kita, ataupun mungkin kita ada bersangka buruk dengan dia, ataupun dia ada hajat dengan kita, kita ada hajat dengan dia. Bila kita pergi ziarah ni baru kita dapat tahu cerita tu. Lagi mana kita tak pergi, kita tak tahu. Mungkin kesempatan tu Nabi bagi kat Allah Ta'ala bagi kat kita. Jadi Nabi habaq kat kita. Nabi kata, siapa-siapa yang pergi ziarah kawan dia yang ketika mana sakit pada waktu pagi, dia ziarah pada waktu pagi, kata Nabi SAW, salla alaihi 70,000 malak. Nabi kata yang akan mendoakan dia, yang akan berselawat ke atas dia 70,000, iaitulah 70,000 para malaikat. Dia bersiap-siap, dia abang kat bini dia, jom kita pergi ziarah kawan ni Ustaz. Kita pisah dalam 5 minit sudah. Jangan nak pergi lama-lama rumah orang ni. Kita duk kata macam tu dekat dia. Jadi bini kita pun bersiap dengan kita, pergi rumah dia. Sampai-sampai bagi salam, Assalamualaikum, Haji ni ada ke? Ada. Kita masuk-masuk, Ji sihat ke? Sembang pun kadang tak dan 5 minit. Sebab duk tengok dia pun laih lah apa semua. Kita kata, cukup Ji, aku main nak tengok hang apa semua. Aku mendoa hang cukup, bagi sihat elok. Cukup, aku nak pergi tempat lain lah. Hak tu ya. Bukan nak pergi sembang panjang, bukan nak pergi buka cerita wasiat apa-apa, tak ada. Cuma pergi jumpa dia. 5 minit pun tak sampai. Apa kata Nabi SAW? 70,000 malaikat pakai doa, angkat tangan mendoakan kepada dia. Waktu dia keluar, malaikat pakai doa, tuan-tuan. 70,000. Masjid Baganyong ada lagi penuh 70,000 orang. 7,000 pun tak ada. 700 orang pun tak ada. Tuan-tuan, nampak tak? 70,000 malaikat pakai doa.
Malaikat ni siapa tuan-tuan sekalian? Malaikat ni hamba Allah Ta'ala yang mulia, yang tidak pernah buat salah. Dia berdoa kepada Allah, agak-agak Tuhan terima tak terima doa dia? Sudah pasti Tuhan terima, pasal depa ni tak buat salah. Depa duk berdoa bagi kat kita, depa duk berdoa supaya Allah Ta'ala bagi rahmat, depa duk berdoa supaya Allah Ta'ala bagi keampunan kepada kita. 70,000 malaikat, 70,000 mulut duk berdoa, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Berdoa waktu bila tuan-tuan sekalian? Adakah waktu 5 minit dengan kita berjumpa kawan kita yang sakit tu? Nabi kata tak. Dia berdoa pada kita hatta yumsiya, sehinggalah waktu petang. Pagi tu kita keluar, dia duk berdoa kepada Allah sampai waktu petang. Sekali tuan-tuan tanya, ustaz, malaikat tak makan tengah hari? Hang fikir malaikat suruh hang kah? Malaikat tak ada, yang tu kerja dia berdoa kepada Allah. Malaikat bukan macam kita, nak kena pergi kerja, nak kena pergi jaga anak, sagi cucu sakit nak kena pergi hospital, sampai tak ada nak buka Quran, sampai tak ada nak main ke masjid. Malaikat bukan macam tu. Malaikat tak ada tanggungan macam kita. Malaikat dia tak ghalid macam kita. Kalau Tuhan kata hang berdoa kepada dia, dia akan berdoa sampailah Tuhan kata stop, baru dia stop. Itu malaikat. Tuan-tuan, kita pergi rumah kawan kita satu pagi ya, kita pergi rumah kawan kita sat aja, 5 minit tak sampai, malaikat duk berdoa, sikit punya duk turun rahmat Tuhan mai kepada kita. Sampai bila? Sampai waktu petang. Allahu akbar tuan-tuan. Nak apa lagi waktu tu? Kemudian kata Nabi SAW, wa in'adahu 'ashiyah. Kalaulah kita pergi waktu petang, waktu petang kita pergi lepas asar, kita tak buat apa, habis-habis sembahyang asar, kita 2-3 orang, jom kita pergi ziarah dia Sat. Buat apa siapa? Dengar kata semalam dia jatuh motor. Kawan ni kata tak, bukan jatuh motor, dia belah rebau kata. Contoh lagu tu lah. Oh ya kah? Jom kita pergi ziarah. Pergi ziarah, tuan-tuan tengok dengan kaki merah apa semua, exhaust tindih kaki, contoh tu. Kita pergi tengok-tengok. Kita tak boleh buat apa pun. Kita nak pegang pun kita pun tak apa nak berani pegang-pegang. Sekali dia pecah yang bisa tu, payah pula. Jadi kita pergi tengok, Allahu akbar, kami berdoa bagi hang sihat lah apa semua. Lepas tu pakai doa Fatihah aku, jom kok kita cukup kita main tengok dia. Tuan-tuan, pi waktu tu apa kata Nabi SAW, salla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Malaikat ni pakai doa berdoa kepada dia sampai pagi esok. Allahu akbar. Tuan nampak tak? Dia keluar pergi lepas azan tu ya. Dia keluar pergi Sat, sambil-sambil nak balik rumah dia, dia singgah Sat, jiran rumah kawan dia tu. Turun motor, tengok kau tingkap ya, tak boleh masuk kau dalam pasal lah SOP lah apa semua ni. Kan tengok macam mana kata, dia pun tak bercakap apa, dia angkat kaki lah tunjuk kat kita. Ni kaki dia kata, Allah nampak apa besar bengkak lah. Tak apa, hang duduk bagi elok-elok, bagi sihat apa semua, hang mai ke masjid. Yang tu kita pun start mutu balik. Waktu tu malaikat duk angkat tangan, duk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan kepada kita pahala yang banyak tuan-tuan. Sampai bila? Sampai pagi esok. Dan kata Nabi SAW, bukan terkait tu, ada ekstra lagi. Ada ekstra lagi yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Allah Ta'ala sediakan kepada kita kebun buah-buahan kharif, makna dia dusun. Macam-macam buah dia ada dalam tu. Dan dusun tu adalah yang sudah masak ranum. Tak gaduh tuan-tuan nak beli baju atik kelawak pergi bubuh pula. Tak ada dah. Pipi-pipi duk ada dengan ranum buah dia, dengan luah dia. Kita boleh duduk tanya malaikat, ni pokok apa ni? Dusun toke mana ni? Kita kata. Malaikat kata toke hang ah. Toke aku. Hang punya lah ni. Hang ingat tak dulu hang rajin duk ziarah orang? Allahu akbar. Ni Tuhan bagi kepada hang. Pasal hang duk ziarah, Tuhan bagi ke hang. Kita lagu duk minta pokok durian balik pulau ada. Lagu duk request pula kau tu. Malaikat kata semua ada dalam ni, jangan duk bimbang. Tuan-tuan, nak apa lagi? Baik, hadis ni adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi tuan-tuan sekalian, ambillah kesempatan. Sebab dengan kesempatan ni juga kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ziarah kita ni boleh memberikan berbagai-bagai harapan kepada orang. Ziarah kita ni tuan-tuan sekalian bukan dekat itu saja, tetapi dia boleh menjadi jalur dakwah kepada kita. Kalau dia ni bukan kaki masjid, kurang-kurang kita kaki masjid pergi ziarah dia, mungkin terbuka hati dia untuk mai ke masjid lepas daripada ni. Kan dia duk fikir apa waktu aku sakit dulu ni, hak mana kawan-kawan duk main dam selalu, duk bawa pokok ni, tak pernah duk main langsung.
Kan aku sihat, hampa telefon ajak mindam. Tapi hak mana hak yang ni, hak mana tak pernah duk berkawan dengan aku ni, geng masjid ni. Depa tahu kata aku bukan kaki masjid, aku pun Jumaat jarang-jarang, tapi depa duk boleh mai. Terbuka hati dia untuk dia mai ke masjid. Dan benda ni tuan-tuan disebutkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, hadis ni tuan-tuan sekalian diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ghulam kepada Nabi SAW. Anas bin Malik kata apa? Anna ghulaman minal yahud kana yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarid fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala aslim fanazara ila abihi wa huwa 'inda ra'sihi فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار أو كما قال حديث صحيح رواه البخاري. Tuan-tuan, dakwah ziarah kita ni juga merupakan jalur dakwah. Kata Anas bin Malik, satu hari di antara khadam ataupun pembantu kepada Nabi SAW, ada satu budak yang dia ni bukan agama Islam. Dia ni bukan agama Islam, budak ni. Dia ni duk ikut Nabi, dia ni duk bantu Nabi, dia menjadi pembantu kepada Nabi, pekerja kepada Nabi. Dia adalah Yahudi. Satu hari tuan-tuan sekalian, dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit, benda ni sampai kepada telinga Nabi SAW. Fa'atahu Nabi SAW. Nabi pun terus pergi. Tuan-tuan nampak tak macam mana? Nabi tak kira hang agama Islam ke, hang tak agama Islam ke. Kalau hang kawan aku, kalau hang adalah orang yang pernah bersama dengan aku nanti akan pergi ziarah hang. Maknanya apa tuan-tuan? Islam larang tak larang kita ziarah orang yang bukan Islam? Islam tak larang. Cuma kita aja jadi, orang kata jadi seragai Nabi. Kan kita nak masuk lah rumah, kita duduk fikir sekali anjing dia duduk main jilat kaki kita, balik nak kena samak pula, kita duduk fikir lagu tu. Sekali aku silap duduk, sekali pergi duduk atas tulang babi, duduk fikir lagu tu. Padahal kawan tu tak ada apa pun. Nampak tak? Kita main macam tu. Kita berasa ada satu gap, ada satu orang jurang yang begitu besar di antara kita dengan dia. Sampai dia pun sakit, kita tengok-tengok, you lama tak nampak, sudah 3 bulan. Dia tahu jatuh sakit. Oh ya kah, kita nak pergi juga rumah you, tapi kita takut sakit anjing you tokak kepala kita. Lalu fikir macam tu pula. Tak apa, you tak main sudah. Dia tak ramai kawan-kawan kita sudah main. Tuan-tuan nampak? Kadang-kadang kita pergi tu, Allah, oh dia kata Haji sudah datang. Haji, kita sudah banyak tempat lah kita duk berubat apa semua. You tolonglah baca-baca apa-apa, Tuhan Allah kasih sama you. Nampak tu sekalian? Waktu tu jadi tok pemoh kita. Kita pun bila duduk baca doa makan, dia bukan faham pun. Dia pun bukan orang Islam. Kita lagi duduk baca doa makan, dia sihat tuan-tuan sekalian. Bila dia sihat, dia main abang kat kita, Haji, kita tengok itu Tuhan Allah sudah betul ya. Kita sudah bagi doa makan sama doa makan pula. Kan? You sudah baca itu doa, kita sudah sihat. Kita mau masuk Islam. Allah tuan-tuan, tak jatuh air mata. Waktu tu baru tuan-tuan fikir, ya Allah, tak sia-sia aku duduk mengaji, duduk baca doa makan depan cucu aku, duduk ajak aku. Kita pun baru belajar dengan cucu kita. Dan nampak tak? Kadang-kadang macam tu. Jadi Nabi SAW, dia pun pi, yang kata rumah budak ni, dia pi. Bila dia pi, faqa'ada 'inda ra'si. Nabi pi duduk dekat dengan dia. Anda nampak cara Nabi ni. Nabi tak duduk jauh. Nabi pi duduk dekat dengan dia. Bila Nabi duduk dekat dia, Nabi tengok dia, dia pun tengok muka Nabi, dia nampak seronok pasal Nabi boleh main. Tuan-tuan sekalian, Nabi boleh main. Nabi ni ketua agama di saat itu. Yang mana orang lain hak agama Islam tak main, tapi Nabi boleh main. Nabi ni orang nombor satu agama. Bila Nabi main, Nabi kata sepatah ya kat dia. Nabi kata, Aslim. Nabi kata, aku nak abang kat hang. Hang bagus dah, Nabi kata. Hang duk tolong aku apa semua. Alangkah bagusnya kalau hang jadi orang Islam. Nabi pun macam tu ya. Dan suntik mau ada juga motivasi kita ni. Kita pergi kat kawan kita hak mana yang tak rajin main ke masjid. Lagu tu lah. Kita kata aku duk tengok hang ni bagus ni, hang ni bagus. Tapi kalau hang duk boleh pergi masjid lagi cantik. Nampak tu sekalian? Dia tak nak marah kat kita Dia renyeh pun senyum tawa lagu tu lah. Nampak tu kan? Jadi Nabi kata macam tu, hang bagus Nabi kata. Tapi kalau hang aslim, hang boleh masuk Islam, cantik Nabi kata. Fanazara ila abihi. Dia apa waktu tu dia tengok muka pak dia. Pak dia ni Yahudi. Dan dia pun Yahudi.
Dia tengok-tengok muka pak dia, faqala lahu, tiba-tiba pak dia pula bawa keluar kalam pula. Pak dia kata apa? Ati' Abul Qasim. Pak dia kata, tak apa, ikut hang lah, tapi kalau hang nak masuk Islam silakan. Oh tuan-tuan, pak dia kata macam tu. Pak dia kata ati' ni asal perkataan taat. Taat ni mah hang dengar apa yang Muhammad abang kat hang. Maknanya kalau hang masuk Islam silakan, aku takkan ada halangan untuk hang. Pasal aku kenal Muhammad ni macam mana. Tuan-tuan nampak dia terbuka hati dia. Yahudi ni dengan Islam tuan-tuan sekalian cukup seteru. Tapi macam mana bila Yahudi sakit tiba-tiba orang Islam boleh mai? Bila orang Islam boleh mai, terbuka hati dah. Islam ni rupanya bagus rupanya. Tak apalah, aku dah tengok bagusnya Islam, hang turutlah Muhammad. Pak dia kata macam tu. Tuan-tuan, fa'aslama, tiba-tiba bila dah pak dia kata ikut Nabi Muhammad, dia pun angguk bala dan dia mengucap kalimah syahadah di hadapan Nabi SAW. Nabi keluar daripada rumah tu, Nabi kata alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi kata alhamdulillah, Allah Taala telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan sekalian, apa kita nak ambil kesimpulan daripada hadis mukadimah yang kita baca pada malam ni? Hidupkan dakwah di mana saja kita berada. Yang ni hanya sedikit daripada potongan daripada hadis yang saya baca. Maknanya jalur dakwah, saluran dakwah tu banyak. Bukan dekat biziarah orang sakit je. Tuan-tuan pergi duduk dengan budak-budak hak mana yang tak pernah duduk mai ke masjid, pergi duduk dengan mereka, tak ada masalah. Itu dakwah kita. Jangan kita pergi duduk dengan mereka, tiba-tiba kan kita tak mai ke masjid. Itu masalah dia tu. Kan? Tak ada masalah bergui dengan orang, tuan-tuan sekalian. Siapa pun dia bergui dengan orang, tuan-tuan sekalian. Yang penting dakwah itu dapat kita sampaikan. Dan sentiasalah kita mendekati manusia dengan penuh kasih sayang. Pasal Islam mendahulukan kasih sayang. Islam memberikan perdamaian. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dengan kasih sayang inilah yang akan menyuburkan kemesraan di kalangan kita. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah.